الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami berkati di kelilingnya supaya kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat tanda-tanda ketuhanan dan kebesaran kami, kekuasaan kami. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang mengisahkan peristiwa Isra diikuti dengan Mi'raj, peristiwa yang menakjubkan untuk menguji keimanan kita, percaya pada kekuasaan Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan percaya kepada perkara yang gaib yang diceritakan adalah benar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput menjadi tetamu Allah, menjadi dhaif pada malam yang sangat mulia, dijemput ke Masjid Aqsa Baitul Maqdis, diangkat ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima kewajipan sembahyang 5 waktu, ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Ketika berada di Masjid Aqsa, sembahyang berjamaah bersama ruh para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, di mana nabi kita dimuliakan menjadi imamnya, menandakan kebesaran kerasulannya yang paling agung daripada nabi-nabi yang lain. Masjid Aqsa menjadi tempat yang mulia, salah satu tanah suci umat Islam, kiblat pertama sebelum Makkah Al-Mukarramah di Kaabah. Masjid Aqsa di Palestin dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, memakmurkannya
untuk mendapat berkat daripada Allah. Dilahirkan di kawasannya para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang ramai. Tanah yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu dari 3 tanah suci umat Islam. Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Menziarahi dan beribadat kepadanya digandakan pahalanya lebih daripada masjid-masjid yang lain, kecuali Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Yang sangat mulia kepada umat Islam. Kini Baitul Maqdis dijajah oleh orang-orang Yahudi, Zionis. Musuh yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ulangi pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim. Wahai Tuhan, jangan jadikan kami seperti mereka. Mereka yang paling dimurkai oleh Allah bukan sahaja tidak beriman dengan Nabi akhir zaman yang diberitahu kelahirannya oleh Nabi-Nabi Bani Israel, disebut dalam kitab mereka, dikisahkan oleh Nabi-Nabi zaman dahulu. Mereka tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dahulunya mereka terkenal dengan paling jahat, membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang tidak disukainya, menolak kitab Allah. Hari ini mereka menakluk Baitul Maqdis dengan dakwaan tanah suci mereka. Palestin adalah tanah air mereka. Mereka keturunan Nabi Yaqub bin Isa bin Ibrahim alaihimussalam. Itu adalah dakwaan yang bohong. Allah memerintah mereka masuk ke Palestin di atas nama Islam, di atas nama menegak kitab Taurat. Mereka telah gagal dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat, Nabi Musa alaihi salam menenggelamkan Firaun dan bala tentera yang menyeksa mereka, diselamatkan secara mukjizat. Apabila mereka diuji oleh Allah supaya masuk ke Palestin menentang kaum Jabarin dengan berjihad fi sabilillah, dengan berperang menegakkan agama Allah, percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Bani Israel menolak perintah Allah dan menghina perintah Allah, mempersenda-sendakan dengan berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhan engkau. Kami mahu duduk di sini. Kami tak mahu berperang. Pergilah engkau, wahai Tuhan, dengan Musa, Musa dengan Tuhan. Kehinaan, sendaan terhadap Nabi Musa alaihi salam. Akibatnya Allah menyesatkan mereka di padang pasir selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, mati generasi yang penakut dan pengecut. Lahir generasi baru. Allah mengizinkan mereka masuk ke Palestin dengan hati yang ikhlas, dipimpin oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Setelah mereka memerintah Palestin, menegakkan kitab Taurat, beberapa lama mereka leka. Mereka membunuh nabi-nabi yang dilantik oleh Allah, membunuh rasul, membunuh ulama, meninggalkan kitab Taurat, mengerjakan maksiat. Mereka dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalau, dihambat dari bumi Palestin, hidup merempat beratus tahun. Setelah merempat beratus tahun, mereka sedar dan insaf. Mereka kembali lagi ke Palestin di atas nama agama, dipimpin oleh Talut, dan dilantik Daud alaihi salam menjadi raja memerintah Palestin. Diikuti oleh Sulaiman alaihi salam, memerintah kerajaan yang paling agung dalam dunia. Kerajaan yang tidak ada dalam sejarah manusia. Memerintah manusia,
memerintah burung di udara, memerintah jin makhluk yang gaib. La yanbaghi li ahad, kerajaan yang tidak segera seorang pun yang lain daripadanya. Apabila mereka engkar perintah Allah selepas wafat Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka dihalau lagi dari bumi Palestin, dihambat, hidup merempat. Sebahagian mereka tinggal di Madinah menunggu Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi akhir zaman, hanya sedikit saja yang beriman. Sebahagian besarnya tidak beriman. Bukan saja tidak beriman, mereka berpakat dengan orang-orang musyrikin menubuhkan bala tentera Ahzab untuk menyerang Madinah, menghancurkan negara Islam, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihambat dari Madinah, dihambat. Palestin ditakluk oleh Rom sehingga Islam berjaya membabahkan Rom di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini mereka dakwa Palestin hak mereka untuk meninggalkan negara agung Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang paling dahsyat, mereka mahu merobohkan Masjid Aqsa untuk diganti di tapaknya bangunan rumah ibadat Yahudi dinamakan Haikal Sulaiman. Masjid Aqsa dalam keadaan bahaya. Menjadi tanggungjawab umat Islam mempertahankan Aqsa dan Baitul Maqdis pada hari ini, dengan kita sedar dan insaf bahawa Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis serta Palestin tidak boleh dibebaskan melainkan di atas nama Islam. Apabila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengarahkan bala tentera Islam membabahkan Baitul Maqdis dan Rom, tentera Islam berjaya menawan Baitul Maqdis dan Palestin. Sayyidina Umar diundang melawat ke Palestin dan Baitul Maqdis, menyampaikan ucapan yang terkenal, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah adzalnanallah. Kita adalah umat yang diberi kehebatan, keperkasaan, kegagahan, kepahlawanan dengan Islam. Selagi kita berbangga dengan Islam, sekiranya kita meninggalkan Islam, mencari yang lain daripada Islam, Allah Ta'ala menghukum kita dengan kehinaan. Selepasnya Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib Kristian yang datang dari Eropah, memerintah Baitul Maqdis hampir 100 tahun. Allah melahirkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari berbangsa Kurdi, bukan bangsa Arab, dari bangsa Kurdi, memimpin umat Islam bersatu di atas nama Islam, kembali bersyariat Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan akhlak Islam. Salahuddin Al-Ayyubi memimpin tentera dan berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Hari ini Baitul Maqdis jatuh pula akibat kealpan orang Islam sendiri. Di zaman mutaakhir ditanamkan semangat kebangsaan masing-masing, Arab dengan bangsa Arab, Turki dengan bangsa Turki, Afghan dengan bangsa Afghan. Mereka meninggalkan Islam, Melayu dengan Melayu tinggalkan Islamnya. Allah Ta'ala hukum umat Islam hari ini dengan Baitul Maqdis, Palestin jatuh sekali lagi ke tangan musuh. Satu ujian kepada umat Islam pada hari ini supaya mereka kembali semula kepada Islam. Tidak ada jalan melainkan kembali semula kepada Islam. Nabi SAW telah berjanji dalam satu hadis, la tazalu ta'imatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada kalangan umatku satu kumpulan yang bangkit menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang yang mengecewakan mereka sehingga datangnya urusan Allah. Akan ada kumpulan ini yang akan mempertahankan Islam. Lalu sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Sabdanya, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Akan lahir kumpulan di Baitul Maqdis, keliling Baitul Maqdis,
yang akan bangkit menegakkan Islam, menentang musuh-musuh Islam di akhir zaman. Hari ini kita melihat setelah orang Arab mengecewakan Palestin, mengecewakan umat Islam, sehingga Palestin jatuh ke tangan Yahudi, Masjid Aqsa ditakluk oleh mereka, muncul kumpulan Islam, Al-Muqawamah Al-Islamiyah, Hamas, Tanzim Al-Jihad daripada Palestin, dan kumpulan Hezbollah di Lebanon yang bangkit di atas nama Islam menentang Yahudi Israel. Kita mengharapkan inilah kumpulan yang menyahut seruan Nabi SAW. Kewajipan umat Islam ialah percaya kepada janji Allah, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah berjanji menolong siapa yang tolong agamanya, dan Allah Maha Kuat lima perkasa. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah. Astaghfirullahalazim wa lakum wa lil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sejauh mana kita menunaikan tanggungjawab dan kewajipan kita sebagai orang Islam. Taat kepada Allah, pertahankan Islam, tolong saudara-saudara kita yang diunyanya di mana-mana di atas muka bumi, menentang musuh-musuh Allah, percaya pada janjinya yang benar, janji dunia dan janji akhirat. Sekiranya kita teguh dengan Islam, selamat dunia dan selamat akhirat. Kalau meninggal Islam, celaka dunia, neraka di akhirat. Seterusnya, jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Nabi yang berjasa besar membawa Islam kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب
وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.